Marahlah dengan mak, tak kojo nak jadi orang Melayu saya apa. 3 tahun selepas mak saya masuk, doa mak saya minta saya masuk sebab saya seorang lagi tak masuk. Ni doa mak saya. Sebenarnya pendakwah bukan saya. Siapa? Mak saya. Doa dia mustajab, akhir saya pun masuk Islam. Di sini pun ramai kawan-kawan saya satu sekolah, tuan-tuan, ada yang satu sekolah dengan saya kat sini. Dia tahulah perangai saya kat sekolah macam mana. Saya tak dapat nakal kan. Nakal tak nakal. So bila dapat hidayah, kita nak cari apa? Hidayah ni ialah petunjuk. Allah tunjuk dulu. Jasni Islam ni agama betul. Satu, selesai. Itu hidayah, petunjuk untuk kita jadi baik. Tapi hidayah tak memadai. Sebab kita perlukan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Apa guna jadi orang Islam kalau tak sembahyang? Betul tak? Apa artinya saya masuk Islam kalau saya tak sembahyang? Apa artinya saya masuk Islam kalau isteri saya tak pakai tudung? Apa artinya saya ni masuk Islam kalau bulan puasa saya tak puasa? Lebih baik saya hidup macam lama juga. Nampak? Jadi saya perlukan kekuatan untuk sembah. Ya, saya perlukan kekuatan untuk puasa. Saya perlukan kekuatan untuk tutup. Itulah dipanggil taufik. Kekuatan untuk beramal. Tuan-tuan datang sini tadi kerana taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada taufik, tuan-tuan, tak tahulah kita ni. Itu yang selalu kita bagi, wabillahi taufik wal hidayah. Selalu kita sebut tu. Jadi apa yang kita perlukan? Taufik, hidayah. Nak jadi hamba Allah yang baik, perlukan taufik. Taufik datang ke, hidayah datang tak? Takkan datang kalau tidak ada kenapa tak sembahyang bang? Belum dapat hidayah Ustaz. Nampak? Kenapa tak pakai tudung kak? Belum dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita menyalahkan Allah Ta'ala, sedangkan hidayah datang dalam berbagai bentuk dan rupa. Tu sebabnya kita, bila kita nak hidayah daripada Allah SWT, kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Yang pertama apa? Benda wajib jangan tinggal. Apa benda wajib yang pertama? Solat. Berapa kali? 5 hari sekali, betul? Macam mana hidayah nak kekal? Saya salah seorang panel, tuan-tuan, panel akidah di Jabatan Mufti ni sebenarnya. Antara tugas saya pada kaunseling orang nak keluar agama. Bila tanya, kadang tuan-tuan tanya sebab apa? Kebanyakan yang nak keluar tu 90% memang tak semayang. Tak ada orang yang semayang tak tinggal tiba-tiba dia nak keluar Islam. Tak ada. Saya tak jumpa lagi. Tuan-tuan jumpa, saya tak tahulah. Dia jadi imam. Siap kali semayang, dia oleh imam. Tiba-tiba dia pergi tahu mufti. Buat apa? Permohonan keluar agama. Orang mempolik kan? Takkan jumpa. Sebab hidayah paling besar sekali turun dalam solat. Itu sebab pastikan rumah kita semua yang ada dalam tu bersolat. Saya payah tuan-tuan, mula-mula masuk Islam dulu payah. Sebab apa? Nak pastikan berapa orang dalam rumah tu semayang. Sebab saya ngaji agama. Bila balik rumah, mak saya mesti semayang, adik saya mesti semayang. Senang ke kerja tu? Susah. Tapi kalau nak suruh mak saya semayang, nak suruh adik saya semayang, siapa kena semayang dulu? Ni dulu kena semayang. Abang Long. Semayang dulu. Itu sebab bila saya tanya adik-adik, kadang buat program motivasi sekolah, tanya adik-adik,
Adik semayang tak kat rumah? Tak semayang Ustaz. Kenapa tak semayang? Abah, mak tak semayang. Nampak? Rosak gitu. Kita pun perasan kita orang mukmin tapi tak semayang. Siapa yang iktiraf kita orang mukmin? Ingat tuan-tuan, di akhirat besok, di padang mahsyar, masa kita berada di mahsyar, ditimbang amalan kita, dia cek amalan saja. Ini selalu Ustaz cerita. Tapi tahu tak, selepas di mahsyar, di mizan, ada lagi satu timbangan untuk timbang akidah. Tahu tak? Mungkin amalan kita banyak dekat itu besok, semayang banyak kan? Tapi bila tapisan yang kedua, tapisan akidah, tapis tengok akidah kita jadi apa? Rosak. Rupa kita termasuk golongan munafik rupa. Orang munafik semayang tak? Tak semayang kan? Umar bila dengar sebut munafik ni, dia menangis. Munafik dia pada orang yang pura-pura Islam. Pura-pura budak-budak ini kata acah-acah acah-acah solat. Macam mana acah-acah solat? Depan orang semayang, belakang ada menantu balik rumah ayah mentua, semayang lah dia. Sebab ayah mentua imam, semayang lah. Abang semayang, ayah tengok, baik. Tak munafik ke tu? Munafik. Padahal dia duduk berdua kat rumah, tak semayang. Anak perempuan balik rumah mak ayah pakai tudung. Nampak tak? Allah cabut hidayah. Tuan-tuan, Allah tak perlu dengan kita pun. Allah tak heran nama kita ni. Satu sen pun Allah tak peduli dengan kita. Tapi yang perlukan Allah siapa? Kita. Terhegeh-hegeh depan Allah Ta'ala. Tadi semayang, terhegeh-hegeh tu, minta kesian Allah Ta'ala. Sebab, ya Allah, jangan cabut agama ni daripada aku, ya Allah. Susah. Kan? Tu sebab sedih. Sedih kita tengok anak kita tak bangun sembahyang subuh. Menangis tuan-tuan, patutnya sedih. Tapi kita tak rasa anak kita buat dosa besar. Dosa besar nombor satu, syirik. Nombor dua, tak sembahyang. Anak kita buat dosa besar. Patut jangan bagi makan. Kau tak sembahyang subuh ni, sarapan kau pun dan tak ingin belikan. Kan? Kau perintah Allah pun kau tak taat, apa lagi perintah abah kau ni, perintah mak kau. Tu sebab anak kita tak dengar cakap. Sebab apa dia tak dengar cakap? Dengar cakap kita pun dia tak nak dengar. Sebab cakap Allah pun dia tak dengar. Bukan marah tuan-tuan, orang kan? Bertuah siapa dapat anak-anak boleh jaga sembahyang tuan-tuan. Subuh anak dah bangun, bertuah. Tuan-tuan syukurlah banyak-banyak. Kan? Tu hadiah besar tu. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan jaga sembahyang. Masya Allah, syukurlah tuan-tuan, gembiralah. Yang kita sedih ni, anak kita tak sembahyang ni, jadi apa ni? Nasihatkanlah dia. Kan? Ni sembahyang tu sebab kata nombor satu asbab hidayah ni, tak ada benda lain lah. Sembahyang tu dulu. Kita ni pun dalam hidup ni pun banyak yang tak kena ni sebab apa? Sembahyang lah. Ustaz, esok ni apalah asyik tak sihat, kau pula sakit, kau nak buat orang kau teh. Pergilah jumpa motok batin juga. Kan? Sebenarnya sembahyang tadi, sembahyang tu punca rezeki, sembahyang itu turunnya hidayah, sembahyang itu punca barakah, semua sembahyang. Jaga. Macam mana sibuk pun jagalah sembahyang. Belajarlah sembahyang. Satu. Yang kedua apa dia? Puasa. Puasa Ramadan. Jangan tinggal. Cuba tuan-tuan tengok bulan puasa, rajin tak kita baca Quran?
Rajin tak tuan-tuan zikir? Tidur banyak ke sikit bulan puasa? Yang tidur banyak tu bengong betul orang. Bulan puasa tidur je kan. Tuan-tuan, bulan puasa ni tak tahu dari mana kekuatan kita dapat. Betul kan? Tarawih, semayang sunat, baca Quran. Ada hajah tu saya tanya hajah, khatam belum Quran? Ustaz, dia kata, ni kali kedua nak khatam. Boleh khatam 2 kali bulan. Bulan lain tak tahu Ustaz kenapa. Hebatnya puasa ni. Bukan hebat bulan tu, puasa tu hebat. Tu sebabnya kita ni semayang, kita cukup ke semayang ni? Tak cukup. Kena tambah semayang sunat. Umur dah 50 dah, cerita semayang fardu lagi, tak selesai lagi. Allah, malunya kita. Patutnya umur dah 50 cerita semayang apa? Rawatib lah. Semayang duha. Malam bangun. Betul? Tak? KPI kita mesti macam tu. Bukan cerita semayang fardu dah sekarang ni. Tak cerita dah. Semayang rawatib 2 rakaat. Ada separuh kata 10 rakaat. Semayang duha tak tinggal. Kita rajin ambil wuduk. Agak pernah tak semayang sunat wuduk? Rajin sunat wuduk. Bilal bin Rabah, dia tengok Nabi SAW. Nabi sebut, barang siapa berwuduk begini, Nabi kata kan, panjanglah hadis tu, basuh muka apa semua, Nabi kata basuh kaki. Siapa berwuduk macam Dan, tapi Nabi tak ada lah kau badannya ni, saya tak faham tuan-tuan siapa berwuduk macam Dan ni, lepas tu dia semayang 2 rakaat, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Bilal dengar tu tuan-tuan, Bilal tak pernah tinggal, setiap kali ambil wuduk dia akan semayang sunat 2 rakaat. Satu hari Nabi ni Jibril cerita, dan Allah Ta'ala bagi Nabi ni dengar tapak kaki Bilal berjalan di syurga. Sebab tahulah kita ni berjalan, tahu kan, kita tahulah suami kita jalan macam mana kan, tak jauh nampak nyeret, nampak laki Dan lah tu kan. Kita ni jalan tu bunyi sebenarnya tuan-tuan. Ada gaya, ada orang seret selepar, ada orang tu macam-macam lah jalan. Nabi ni dia kena Bilal punya jalan macam mana. Dia cerita kat Bilal, dia kata, ya Bilal, dan donga kaki kau di syurga Bilal, dan donga tapak kaki kau di syurga. Apa amalan kau Bilal? Bilal tak malu, dia cakap dengan dia, ya Rasulullah kan, aku dengar aku kalau selepas ambil wuduk aku semayang 2 rakaat. Dia berani cakap sebab Nabi yang suruh buat, dia buat. Tengok kekuatan semayang sunat. Kita semayang fardu tu jagalah, semayang sunat tu tambah. Baik, sampai tu juga puasa. Isnin kami puasa lah. Puasa. Kalau boleh seminggu sekali, boleh buat. Kalau tak boleh, tiap-tiap minggu. Sama juga semayang malam, boleh buat. Jumaat, malam Khamis, malam Jumaat, bangun semayang 2 rakaat. Bangun. Saya dulu, ayah saya tak masuk Islam tuan-tuan. Ayah saya masuk Islam tahun 2000, 20 tahun lepas. Saya jumpa Tok Guru saya, tanya Tok Guru saya, kata semayang malam jangan tinggal, minta dengan Allah Ta'ala. Jadi saya pun beritahu dengan adik saya ada seorang juga ustaz di Johor. Kita pakat berdua, semayang malam jangan tinggal, minta Allah Ta'ala buka hati ayah kita masuk Islam. Masuk Islam dia tuan-tuan. Hebat. Minta dengar ayah dah masuk Islam dah. Syukurlah hati. Kita ni banyak hajat, banyak tak? Banyak. Tapi malih kan? Soda pukul 5 tu soda kan? Colik je betul tu tak? Salah tengok pukul berapa. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar malaikat gorak kita. Pernah tak tuan-tuan terjaga pukul 3, pukul 4? Apa nak kono mata tak nak tidur ni, tak faham bahasa. Allah hantar malaikat, kau dah lama tak bongkar semayang, bongkar lah, hantar malaikat gorak gitu kan.
Tak pekono pula mata tak nak tidur ni. Buka TV. Tengok anak apa kampung antuk kampung pisang bersiri-siri. Ya? Atau tengok perempuan tanpa dosa. Tak sedar dosa kita banyak, tengok dosa orang pula. Bangun, kadang kena faham bahasa. Kan? Ambil wuduk, semayang 2 rakaat, jadilah. 2 rakaat, alhamdulillah. Sedangkan waktu kita di waktu itu telah waktu paling afdal doa. Bila waktu paling afdal doa, tuan-tuan? Bila? Kau ada yang tak tahu? Saya beritahu lah ya. Rasa semua tahu waktu paling afdal berdoa bila? Sebelum subuh. Semua tahu. Bila paling afdal sekali? Bila paling afdal sekali baca Quran? Sebelum subuh. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pernah tak baca Quran sebelum subuh? Bangun tidak sekali. Sekali semua hidup tidak. Sebab itu waktu paling baca Quran. Kalau baca dalam sembahyang ni capek. Bila zikir paling bagus bila? Zikir paling bagus sekali bila? Paling afdal zikir bila? Sebelum subuh. Apa zikir paling afdal sebelum subuh tu? Tengok surah Az-Zariyat. Wabil ashari fastakbirun. Di waktu sahur itu mereka balik tengok surah Zariyat kan. Kita buat apa time tu? Itulah paling sedap tidur. Nabi suruh tidur pukul berapa? Nabi suruh tidur pukul berapa? Pukul sebelum 11. Tuan-tuan tahu tak badan tuan-tuan ni tidur pukul berapa? Tuan-tuan tidur ke tak tidur ke, dia tetap akan tidur pukul berapa? Dia shut down sendiri. Tuan-tuan, badan kita tidur pukul 11, bangun pukul 3. Kalau tuan-tuan tak tidur pukul 11, tuan-tuan dah hilang masa 1 jam. Jadi tidurlah sebelum pukul 11. Kalau tuan-tuan tidur pukul 10, insya-Allah tuan-tuan boleh bangun pukul 3. Masalahnya kan tidur pukul 2. Tuan-tuan dah hilang berapa jam? 11, 12, 1. Hilang dah. Nampak? Bila tidur pukul 2, boleh bangun subuh tak? Payah. Terus okay. Itu yang padu tu jagalah jaga. Begitulah juga dengan zakat. Jangan tinggal. Ni orang perempuan banyak barang komeh ni. Jangan lupa bayar zakat yo. Balik bawa timbang tengok. Beli dacing kedai RM2 tu yo. Timbang berapa gram tengok. Baju dalam almari tu ada berapa lai tu. Baju kurung 108 pasang. Jubah 300. Sedekahlah kat orang. Janganlah simpan dalam almari tu. Disimpan lah tu. Mana tak orang kenuri dia tumpah baju. Kenuri tumpah baju. Orang bertunang tumpah baju. Orang kahwin dia yang sibuk tumpah baju. Anak siapa ni sibuk tumpah baju ni? Anak nak jiran ujung untuk taman ujung tu orang. Salah betul. Apa lagi? Ni umrah haji. Pergi. Simpan duit. Yang belum daftar tabung haji, daftar. Walaupun kita tahu lembek ni. Sekarang tak boleh nak pergi tuan-tuan kan. Tapi itu selesaikan dulu. Di samping tu jaga benda lain apa? Baca Quran. Siapa tak baca Quran, dia termasuk dalam golongan yang lalai. Hari ni dah baca Quran belum? Dah, alhamdulillah. Yang belum, baca.
Ngajilah. Buka, baca. Target satu hari 100 ayat. Baca. Tak boleh Ustaz, saya baca merangkak teh. Orang baca Quran duduk, yang kau merangkak buat apa? Pening saya dengan orang macam ni. Apa hukum baca Quran merangkak? Haram hukumnya. Yang tak kau merangkak teh. Orang suruh duduk. Baca sangkut-sangkut. Betul, sangkut-sangkut tu saya faham. Orang merangkak tak boleh. Baca, tak apalah, biar ada sangkut-sangkut, tak apa. Mangun. Sebab apa dia sangkut-sangkut, tuan-tuan? Jarang baca. Jarang baca. Itu sebab dia sangkut. Cuba hari-hari baca. Allah Ta'ala tahu, tuan-tuan. Sebab saya tahu. Saya belajar Quran 3 bulan. Masuk Islam 3 bulan belajar Quran. Saya mengaji Muqaddam 1 bulan. Bukan nak jobo, tuan-tuan, tak, bagi semangat. Kau bawa jobo Ustaz, nyampah lah mandang ya. Tak kan nak jawab macam tu, tak. Nak cerita ngaji kan, ngaji. Tapi istiqamah lah, hari-hari ngaji. Alif. Tu dulu tu. Ba. Ngaji macam tu. Umur saya boleh. Tok guru saya pengangkutan ni, arwah dulu pengangkutan. Ba. Dia macam tu sebut tu. Alif. Nak dengar apa tu? Tak betul pak sahabat. Umur saya boleh. Semoga Allah Ta'ala tempatkan guru saya di kalangan orang-orang yang soleh. Kan? Ngaji. Masuk 3 bulan tu boleh baca dah. Tapi alif lam mim tu tak ada lah alif lam mim. Alam saya ubah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada panjang, tak ada pendek. Tak ada ifah, tak ada izhar. Yang tu carilah kemudian. Kan? Baca. Tapi Allah Ta'ala tahu bila nak bagi kita lancar baca. Tapi hari-hari baca lah. Kalau Allah tengok hari-hari rajin pula dia ni baca, bagilah dia pandai. Sebab kita bersungguh. Tapi tak bersungguh, Allah Allah Ta'ala tak nak bagi. Quran tu yang pertama. Yang kedua zikir. Zikir ni punca hidayah. Kan? Kita ni sayang mak Allah Ta'ala. Betul sayang mak Allah Ta'ala tak? Sayang. Apa tanda paling besar kita sayang mak Allah Ta'ala? Ingat pada Allah Ta'ala apa dah? Dia sebut dalam Quran. Afdalu zikri fa'lam. Tahu. Berapa kali tuan-tuan buat la ilaha illallah sehari? Kau tunggu orang meninggal baru buat? Tunggu talqin ada malam ni baru buat? Itu pun tanya tak? Makan apa? Biryani 100 biryani, la ilaha illallah. Biryani kambing up 200. Tengok mihunnya 3 apalah. La ilaha illallah tu jangan tunggu tahlil, tuan-tuan. Wajib buat. Paling tidak pun 100 kali sehari. Boleh buat 100 kali sehari. Duduk malam kan nak tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh buat 100. Tak boleh buat 1000. Kan? Buat banyak tak apa. La ilaha buat. Isilah poket dalam tasbih, mana-mana tu pegang. Kan kita bila ada tasbih terpegang tu teringat. Kalau tak ingat. Tu tanda sayang Allah Ta'ala. Sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Tuan-tuan sayang dengan Nabi tak? Berapa banyak selawat sehari ni? Satu juga tu. Nabi doa kita setiap hari. Ya Aisyah, aku dah minta dengan Allah Ta'ala ampunkan dosa kau sekarang dan akan datang. Menjerit Aisyah, syukur ya Rasulullah. Kan? Lepas tu Rasulullah kata, bukan kau saja ya Rasulullah, aku doa setiap hari Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa umat aku. Setiap hari, tuan-tuan. Kita tunggu maulud sallallahu, itu pun tak betul. Ala Muhammad. Betul. Marhaban. Dah sedih Kalau tak maulud tak selawat, tuan-tuan.
Sikit lagi kita berhenti dah nak masuk Isyak. Kita berhenti berapa ni? 8.45 boleh? Boleh bukan selalu kan, sesekali kan. Tuan-tuan boleh sikit baik, selawat banyak, 100 kali jangan tinggal. Yang pertama, la ilaha, tanda sayang Allah, la ilaha illallah. Tanda sayang Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat paling afdal, selawat sekali dengan saudara mara, kaum kerabat Allahumma salli Muhammad, cantik. Tapi nak kau Nabi kan, wa ala ali Muhammad, tu cantik. Selawat banyak macam-macam tu. Itu sebagai yang basic je lah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua, sayang Allah, la ilaha illallah. Sayang Nabi, Allahumma salli Muhammad. Tanda sayang diri kita, astaghfirullahalazim. Kita sebab apa tu? Sayang, kita banyak dosa tak? Tu sebab hidayah tak boleh masuk. Dosa lelaki, orang perempuan senang buat dosa lelaki macam mana? Jolingnya. Dosa tak? Dosa. Tidak cium bau syurga orang perempuan yang menyakitkan hati suami dia dengan jelingan mata. Tolong abang teh satu. Dia tak cakap. Dia tahu melawan tu derhaka. Dia ingat joling tu tak derhaka tu. Anak kita, anak perempuan, ontak kaki tu. Dia ontak kaki lah. Dosa lah tu. Kan? Orang lelaki, suami, sombong. Balik rumah, tak roti bagi salam. Balik, vroom, sombong, parking motor. Sampai depan pintu tu dia buat apa? Batuk. Buka pintu, abah kau dah balik. Tak nak bagi salam, sombong. Tak salah. Padahal salam tu doa untuk semua dalam tu. Untuk isteri. Apa doa kita untuk isteri kita? Assalamualaikum. Cukup dah. Bila kita kata Assalamualaikum, semua tu salam sejahtera untuk isteriku, anakku, semua yang ada dalam rumah tu. Tak mahu. Itu tahan batuk tuan-tuan. Ada separuh suami tu kontut kat pintu. Kata buka pintu, abang kau dah balik. Kona ada cik tu lelaki kan. Zikir, istighfar, astagfirullahalazim, 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 astagfirullah, innallah kana tawwaba. Zikir banyak. Ni benda-benda yang kena buat, yang menambah kaki badan kita. Tuan-tuan, bila Allah nak turunkan hidayah, tengok Nabi dulu berdakwah di mana? Di Mekah. Berapa ramai masuk Islam? Tak sampai 100. Tapi yang ramai masuk Islam kat mana? Nampak? Bila tuan-tuan beramal, Allah turunkan hidayah kat siapa? Kat suami. Bila tuan-tuan buat amal ibadah, Allah turun hidayah kat siapa? Anak. Bila tuan-tuan beramal, Allah turunkan hidayah, taufik kat siapa? Menantu, mak ayah. Nampak? Itu sebab kita ni sebenarnya adalah asbab hidayah. Tuan-tuan tanyalah penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah yang ada tu. Kenapa dia buat? Sebab dia buat kerja dakwah. Sebab hidayah akan turun. Jangan biarkan kalau tak ada hidayah kita takut. Macam sekarang ni COVID, mungkin tanda Allah marah. Dan yang ketiga, yang terakhir saya nak sebut, asbab turun hidayah ialah doa untuk diri kita sendiri. Doa mesti ada. Doa selalu. Tu sebab tuan-tuan, kita kena tahu doa apa yang kita nak minta. Dalam Quran tu banyak tu. Kita tahu kita ni banyak dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, Hawa ketika turut kan, Allah ampunkan tak? Allah ampunkan dosa Nabi Adam. Baca doa tu selalu, jangan tinggal setiap kali solat. Nak doa makbul, baca doa ni, apa dia? La ilaha illa anta
subhanak inni kuntu minaz zalimin. Baca setiap kali doa, jangan tinggal doa tu. Doa banyak-banyak, bangun. Dua. Baik tuan, akhirnya saya nak simpulkan satu kisah Nabi Nabi Musa AS. Satu hari Nabi Musa, umat dia datang. Umat Nabi Musa ni disebut oleh Ibnu Qudamah ada 70,000 orang datang dengan Nabi Musa mengadu, ya Nabi Allah, kita ni kemarau dah lama tak turun hujan. Apakah musibah yang turun ni sampai macam ni? Macam kita sekarang lah, apalah COVID ni musibah turun kan. Maka Nabi Musa pun boleh berkata dengan Allah Ta'ala. Wa kalamallahu Musa taklima. Bukan macam kita berburak tuan-tuan. Yang tu kita kena bahas dalam sikit lah. Yang pastinya kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi Musa berkata-kata dengan Allah macam mana? Bukan cara macam kita berburak. Sebab Allah Ta'ala bukan makhluk. Tu betul Itu kena bahas lain. Sebab Allah Ta'ala masa nak bercakap dengan Nabi Musa tu, ulama sebut Allah Ta'ala tambah pendengaran Nabi Musa AS dengan pendengaran dia 70,000. Kalau tak, dia tak mampu nak dengar, nak terima apa arahan apa tu tadi. Tak sama. Itu cerita lain lah. Jadi Nabi Musa pun kata, ya Allah Tuhan kami, doalah kan, minta kami ni sekarang musibah, kemarau dah lama dah, hujan tak turun. Maka Allah Ta'ala beritahu, kata, wahai Musa, musibah turun kat kamu ni sebab dalam 70,000 kamu punya pengikut tu ada seorang yang sentiasa melakukan maksiat, dosa 40 tahun tanpa taubat. Apa sebab COVID tu? Cek siapa yang berdosa di kalangan kita. Kalau kita tak ada dosa, baru bila kita boleh tanya Allah Ta'ala, ya Allah, kenapakah musibah ini? Baru boleh tanya. Tapi kalau rasa kita ni berdosa, jangan tanya, malu company. Kan? Agak-agak wajar tak Allah Ta'ala turun musibah sekarang ni? Apa yang kita tak bunuh? Baby pun kena bunuh. Yang masuk jamban tahi pun dah. Yang korek 6 pun ada. Omak, anak bunuh omak. Apa yang tak ada? Bunuh abah pun ada. Apa nak cerita? Kan? Jadi wajar Allah Ta'ala turun kan? Maka Nabi Musa pun kata, ya Allah, aku tak tahu siapa yang buat tu, tak tahu. Maka Allah kata, Musa, kau beritahu dengan umatmu, siapa yang bertaubat, yang berdosa tadi, suruh dia bertaubat. Jadi Nabi Musa pun cakap dengan kaum dia, sekarang ni sebenarnya, dia kata, saya telah, Allah Ta'ala ada berfirman, di kalangan kita ni ada orang yang berdosa, tak nak bertaubat. Nabi Musa kata, bertaubatlah. Maka orang yang terkono ni tadi 70,000 ni, Nabi Musa tak tahu siapa. Yang daripada ramai-ramai 70,000 ni tadi, dia pun bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal atas dosa-dosa yang pernah dia buat. Maka Allah Ta'ala beritahu Nabi Musa, kata, hamba Allah tu dah bertaubat. Maka Nabi Musa pun tanya, ya Allah, ya Tuhanku, siapa orang tu? Agak-agak Allah Ta'ala buka tak aib orang? Allah takkan buka. Begitu Allah jaga kita, tuan-tuan. Kita ni kalau Allah nak balas macam-macam habis kita. Tapi dek kerana Allah sentiasa tutup aib kita. Tu sebab kita nampak baik. Kita nampak baik ni bukan sebab kita baik, tapi sebab Allah tutup kita punya keburukan. Saya ni pun tuan-tuan nampak baik sebab Allah tutup. Kalau Allah Ta'ala buka, tak panggil, surau pun tak nak panggil. Kan? Jadi begitu tuan-tuan, ambil iktibar, perbanyakkan minta hidayah daripada Allah SWT. Dan tidak ada hidayah yang hadiah yang besar dalam hidup ni melainkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, keluarga kita, untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu kita baca dalam doa, Allahumma dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada itu yang selalu kita minta. Baik tuan-tuan, saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Ada apa-apa kita nak bincang? Tak ada ya? Alhamdulillah. Jadi itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa amtan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ma'rabatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'inal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.